mereka tidak melihat. La yubsirun, karena mereka tidak melihat. Ini bahayanya. Bila kita cerita, saya nak balikkan sebalik pada sekarang ni. Bila kita ajak saudara-saudara kita kepada sunnah Nabi, sunnah Rasul, kita mengajak saudara-saudara kita untuk mengajar ayat Al-Quran. Mereka nampak, kadang-kadang mereka nampak. Bila nampak sikit-sikit, tapi kalau berdasarkan ayat ini, dah. Bila kita buat benda-benda lain lagi, ragu dengan ayat-ayat Allah, tak suka dengan orang menyampaikan ayat Allah, Allah akan khatamkan. Zahaballahu binurihim. Allah akan tarik kefahaman kita. Ini takuti. Sebab itu, setiap saat, setiap masa, setiap kita sudah semayang, kita zikir ke, kita buat apa-apa kebaikan sekalipun, satu kita kena ingat, kita kena menyuarakan perasaan takut Allah tak redha kita, takut Allah tak terima amalan kita. Kita perlu tanamkan hati kita selalu perasaan apa? Perasaan nak mencapaikan redha Allah. Tolong ya Allah, fahamilah aku ya Allah, redha aku ya Allah, bagi rahmat ya Allah. Pasal hanya rahmat Allah saja yang boleh menyelamatkan kita, boleh kita faham setiap ayat-ayat kita. Itu nampak sini? Mana zahab Allah takut tu, zahab Allah, Allah akan menyapkan. Nabi nyalakan api, nampak puyayu dan nampak sedikit, tapi Allah tarik balik. Allah tarik balik cahaya tadi. Nah, tarik balik. Kenapa tarik balik? Kenapa tarik balik? Allah kata sini. Kenapa dia tarik balik tadi? Kenapa zahab Allah binurihim? Ya apa dia? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum, mereka tuli. Summum, tuli. Allah kata, mereka tuli. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Fahum la yarji'un. Dan mereka tak akan menemui jalan kebenaran sebenarnya. Allah kata macam ni. Kenapa Allah kata macam ni? Kita tuli, ini bukan tuli tak dengar. Bukan kita pekak tak dengar. Dengar, semua orang dengar. Tetapi pekak dari menerima kebenaran. Ceritalah macam mana pun sunnah Nabi cantik, buat sunnah itu waktu tak boleh, ceritalah macam mana hadis Nabi, bukti ayat Quran, bukti Nabi, bukti sahabat Nabi. Tapi mereka buat dak saja. Pasal apa? Mereka pekak dalam menerima kebenaran. Bukan saya kata, Allah kata. Khatamallahu ala, dulu ayat Allah tu, khatamallahu ala qulubi. Nah, Allah telah khatam qalbi. Allah telah khatam qalbi kita. Bila kita ragu dengan ayat-ayat Allah, ragu dengan sunnah Nabi, Allah khatam. Khatamallahu ala qulubi wa ala sam'ihim. Nah, wa ala absarihim ghishawa. Benda-benda tadi. Ulang sama masuk ayat dia. Bagi mereka kafir kerana kedegilan dia ni, inilah takutnya. Allah khatam 4 tahap darjah kita belajar dulu. Mula-mula kita ragu, kita right dengan ayat Allah, right dengan orang-orang menyampai. Betul tak betul ustaz dia mengajar. Kita ragu, tak dibaca tapi kita mula ragu. Bila kita ragu, kita mula dolalah sesat. Tahap yang kedua, tahap yang ketiga, cancel ada 4 tahap cancel. Dah, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap 4. Darajat ataupun darjat Tuhan hapus pun 4 tahap juga. Yang pertama, tahap right, ragu. Yang kedua, dolalah, sesat. Yang ketiga, bila kita sesat, kita mula melawan. Mujadilah, kita melawan ayat Allah. Orang bagi bukti tu, kita kata, mana boleh macam tu, tupu apa macam ni, kamu salah, dia kata. Tak. Sedang kita bagi ayat Quran, kita melawan ayat-ayat Allah. Sikit, mujadilah, melawan ayat Allah. Bila melawan itu kisah yang ketiga tadi, pergi kisah yang keempat. Khatamallahu ala qulubihim. Ketika tu Allah telah khatamkan hati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, masuk kita dalam golongan yang Allah khatamkan hati kita. Amin. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sebenarnya summun bukmun ni, tuli, bisu, buta ni bukan buta tak mendengar, tapi buta dari segi menilai kebenaran. Buta dari segi nampak kebenaran. Kenapa? Kenapa? Pasal macam binatang. Dia mendengar. Kita kata pergi kita tengok ayam kawan kita tak? Kita alat ayam tu. Dia mendengar. Ayam pergi ambil tu tak? Dia mendengar, tapi dia tak faham. Sama kawan kita tadi. Kita ajak belajar sunnah Nabi. Wah, ini sunnah. Dia tak tahu.
Dia kata dia betul. Nah, sama tak? Dia dengar. Dia nampak. Tetapi buta, tuli, peka dari segi menilai kebenaran. Ini ayat Allah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayat 18. Jadi ayat 17-18 ni merujuk kepada ciri-ciri orang Yahudi dengan orang musyrikin, orang yang sombong, orang bijak. Orang musyrik orang bijak. Abu Jahal bijak, Abu Sufyan bijak. Bukan orang bodoh. Nabi dengan guru-guru dia orang tak cerdik, dengan kuli-kuli semua, orang miskin semua, sebab tu tak percaya. Takkan dia katakan Allah tu nak bagi wahyu ke Nabi? Kenapa Allah tak bagi wahyu kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada Abu Sufyan? Dia lagi bijak. Tak percaya. Ego. Bagi tu dengan orang Yahudi. Takkan dia kata aku ahli kitab agama tiba-tiba nak kita orang musyrik kita terima kitab. Dia dengan ego dia tu, dia tak nak terima ayat-ayat Allah. Jadi bila macam ni, ayat 17 tadi, bila dibuat macam ni, Allah kata khatamallahu ala qulub. Aku khatamkan qalbu mereka. Ayat 17-18 merujuk pada waladdallin. Allah telah khatam hati, mata, telinga kita. Jadi kita sesat selama-lamanya, tak nampak kebenaran. Itu ayat 17 dan 18 merujuk pada waladdallin. Dan ini yang kita minta. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kamu jadikan aku seperti golongan yang kamu murkai kerana kedegilan dia. Kamu murkai kerana kedegilan dia, seperti orang Yahudi dengan orang musyrikin. Dan nak tahu detail perangannya, tadabbur Al-Quran, detail Al-Quran cerita. Dan ini kan set perangai orang-orang ni. Cuma kita tak tahu pasal tak belajar. InsyaAllah bila kita belajar setiap surah ni, kita akan jumpa perangai video kan dia orang tersebut. Itu Allah ceritakan surah Al-Imran, surah Al-Fasir, surah Al-Baqarah, cerita bab orang Yahudi. Ayat 19 Ayat 19. Saya bertipu 9. Ayat 19. Ayat 18 rujuk pada waladdallin. Ayat 17 merujuk pada orang kafir kerana degil, iaitu orang musyrikin dengan orang Yahudi. Ayat 19-20 ini merupakan kesimpulan kepada orang yang Allah murka kerana kesesatan dia. Tadi murka kerana degil, dua golongan. Ini 19-20 ini Allah murka kerana kejahilan dia. Murka kerana dia bodoh, tak nak belajar. Allah murka. Dia sesat kerana kebodohan dia. Sesat kerana mencari jalan dia sendiri. Yang kedua, sesat kerana tak nak belajar. Kita ajak belajar hadis, tak nak belajar. Tak payah dia kata, saya belajar berapa. Aku pergi semaya cukup lah. Pergi balik semua cukup, tak perlu belajar hadis. Ajak aku datang tafsir Quran, tak payahlah, aku belajar cukup pengaman, buat apa yang patut saja. Nampak tak? Jadi dia bodoh tapi tak nak belajar. Allah kelompokkan dia ni dalam ayat 19 dan 20, iaitu golongan munafikin dengan golongan Nasara ataupun Kristian. Kita baca apa kesimpulan yang Allah, perumpamaan yang Allah nak umpamakan. Au kasayibin, atau kasayibin, hujan yang lebat. Au kasayibin minas sama, hujan umpama. Allah kata umpamaan mereka yang sesat ini seperti hujan yang lebat dari langit. Dah, apa kaitannya kalau kita tak belajar macam ni? Kita tahu dah apa maksud hujan yang lebat dari langit. Kita nampak tak bila hujan lebat? Apa jadi bila hujan lebat? Sebelum turun hujan yang lebat, apa perubahan langit? Langit gelap. Gelap gulita dah. Gelap gulita dulu. Tak pertama sebelum hujan lebat, langit gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Gelap gulita tu sebenarnya ahli tafsir menafsirkan kita, masyarakat yang tak nak belajar ni, otak kita gelap gulita dengan kekafiran, dengan kesyirikan. Tak tahu ilmu apa, bodoh, jahil. Kerana tak nak belajar, jadi gelap gulita. Gelap gulita. Jadi kita nak menunggu hujan turun. Apa benda hujan? Hujan tu Al-Quran, wahyu, rahmat. Hujan sebagai rahmat bila kita musim kemarau.
3 bulan kemarau. Masing-masing orang berdoa, berbuk semayang, minta hujan lah dah. Tapi untuk kaum musyrikin Mekah, memang Nabi kontan. Dia bila hujan turun betul-betul ramah. Kita ni, memang kalau kemarau panjang, kita mengharapkan hujan turun. Jadi, kita mengharapkan rahmat Allah bila hujan turun. Tetapi, sebelum rahmat turun, sebelum saya sampai ke wahyu ni, ada benda lain lagi. Dah, umpamanya, bila hujan nak turun, apa benda? Langit gelap. Tak dia tadi, apa benda lagi? Apa benda? Peti. Dah. Al-Qasayyi bin as-sama fihi zuluma. Gelap. Yang pertama gelap. Dia kata, fi zulumatun. Gelap gulita. Bila hujan lebat nak turun, langit dunia gelap gulita. Dah. Awan gelap. Gelap. Matahari tutup dengan awan. Gelap gulita. Zulumatun. Wa ra'dun. Peti sambar menyambar. Berdentung peti bunyi. Dah. Kalau hujan lebat mesti peti dulu. Nampak tak? Pasti tengok kalau hujan lebat mesti peti. Ini Al-Quran kata, satu dunia sama ni. Allah bagi perumpamaan Quran ni untuk semua orang boleh guna. Bukan untuk musyrikin saja. Satu dunia boleh guna pakai perumpamaan Allah ni. Bila hujan nak turun, gelap gelita. Bila gelap gelita, petir. Sambung, menyambung. Wabarqun, kilat. Lepas petir, kilat. Kilat, menyambung. Tak, hampir kena muka kita tak. Terkejut kita kadang-kadang tu dengan kilat. Petir ceritalah kita akan sembunyi. Kalau boleh tak pantai, tak ada dengar lah. Pasal takut dengan petir ni. Siapa berani dengan petir? Semua orang takut. Saya sendiri pun takut. Bila petir berbunyi cepat-cepat saya masuk dalam rumah, takut. Kunci bilik, tidur ke? Tak, sepatutnya tengok tak. Takut, kononnya takut kena petir. Takut kena mati, itu sebenarnya. Bukan takut kena petir tu, takut mati. Bila kena petir, mati. Cuma tak nampak nak mati tu. Takut kena petir. Tak. Waradun, wabarqun. Gila. Ya, Allah kata lagi. Tengok Allah kata, perumpamaan Allah. Ya ja'alu na'asabi'ahu. Allah kata, ya ja'alu menjadikan mereka asabi'ahu. Jari jemari. Asabi'ahu ni jamak kepada jari. Dah, Allah kata, asabi'ahu jamak dia banyak. Banyak jari. Maknanya, Allah nak ceritakan, mereka yang mendengar petir tadi, dah, menjadikan jari jemari dia ni, fi adhani, tutup telinga. Dah. Kalau kita, lubang telinga kita ni kecil dah, memadai dengan kelingking saja. Tapi Allah kata, aswabi'ahu. Bila kita takut ni, kalau boleh, semua jari masuk telinga kita ni. Dah, mana umat sepatutnya satu cukup dah. Tapi takut sangat, benci sangat, takut sangat dengan petir tu, kita kata, Allah kata, nak masukkan semua jari jemari dalam telinga, takutnya bunyi dentuman petir tadi. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Oh, Allah kata rupanya petir takut kerana mati. Bila kena petir, tutup telinga takut mendengar tak mati. Allah kata tak? Wallahu muhitun bil kafirin. Dan sebenarnya perumpamaan macam ni, ahli tafsir kata, muktabak kata, hujan sebagai wahyu. Wahyu Allah. Nak baca Al-Quran. Bila saya nak sampaikan Al-Quran, dalam Al-Quran ada apa benda? Wabarqun, petir. Ancaman. Dalam Al-Quran ada dipanggil ayat, dan kita baca tafsir nanti, ayat tahwif. Ayat tahwif ukhrawi, ayat tahwif duniawi. Ayat ancaman duniawi, tahwif duniawi, tahwif ukhrawi. Ayat ancaman ukhrawi. Allah mengecam, rupa-rupanya dalam Al-Quran ni dipenuhi dengan ayat-ayat tahwif, ayat ancam, celaka, wailul lil musallin, celaka kepada manusia, neraka aku belenggu, aku ikat kaki kamu, aku lengkap leher kamu, aku campak dalam neraka. Allah kata, aku bakar kamu hingga mendedak otak kamu. Itu ayat-ayat tafsir. Rupa-rupanya manusia yang jahil, manusia munafikin, manusia Nasara ni, dia pantang mendengar ayat-ayat Allah. Allah umpamakan macam mendengar petir. Cuba tuan-tuan nak proof saya punya teori, baca, pergi kedai-kedai ke, pergi tempat-tempat keramaian ke, cuba tuan baca ayat Quran dengan dia. Adakah dia menyampuk, atau muka dia merah, atau boleh tukar topik, atau boleh lari? Cuba tuan-tuan tengok. Itu ketua dia. Tuan baca ayat Allah dalam satu majlis, tengok reaksi orang. A macam mana, B
B macam mana, C macam mana, D macam mana. Allah kata dalam Quran. Dan surah lain Allah kata, bila kamu baca ayat-ayat dengan dia, muka dia betul-betul menjadi hitam legam, merah padam. Takutnya ayat-ayat Allah, hebatnya ayat Allah. Inilah tuan-tuan, berkatnya ayat-ayat Allah. Jadi Allah kata di sini, bila orang yang tak suka dengan Allah, dia kata dia betul, ada betul, kita sampaikan ayat Allah, kita bagi cerita hasunan Nabi, ayat Allah, mereka tak akan mendengar. Mereka akan, umpama kata, mereka tutup telinga mereka, supaya seberat-beratnya, setutup-tutupnya, mereka tutup telinga dia. Mereka tak mahu mendengar. Itu bab petir tu. Lepas tu, wabarakatuh, kilat. Apa benda kilat? Kilat ini cahaya. Tadi api kan? Ini kilat. Kilat ni, masa petir, kilat keluar. Kilat keluar sambar menyambar. Kita rasa kilat tu dekat kita saja. Kilat bunyi, diikuti dengan petir. Kilat ini, ikut ahli tafsir, merupakan bukti-bukti Nabi, bukti-bukti ayat Allah, dalil-dalil. Orang setengah malah sebut dalil, minta dalil marah. Tapi ayat dalil. Setengah kita minta dalil untuk buat amalan tu, kita marah. Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Tapi Allah kata, dalil tak boleh lah. Wahyu, ilmu agama Islam berpijak ke atas wahyu, atas dalil. Tak ada dalil, semua orang bergerak beramal mengikut selera dia. Mana bukti yang kita boleh beramal tanpa dalil? Kita menggunakan akal, kita menggunakan kawan-kawan kita, kita menggunakan guru-guru kita yang tak berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Ini kita perlu dalil. Jadi bagaimana kita nak tahu dalil? Kalau kita tak tadabbur Al-Quran, kalau kita tak tadabbur hadis, dua ni sumber, dua ni dalil. Kita tak belajar hadis, tak belajar Al-Quran, mana dapat dalil? Kita minta minta dalil, dia marah dengan kita. Sikit-sikit minta dalil, sikit-sikit minta dalil. Dalil untuk ibadah, dalil untuk dunia. Lantak hal anak guna, nak boleh makan, boleh itu dunia, tak ada masalah. Tetapi bab ibadah khusus, mesti setiap amalan kita mesti ada dalil. Segala amalan tak terima kalau tak bersandarkan syariat Allah dengan sambung sebiji macam yang Nabi buat. Macam sahabat dua tadi kita baca apa yang wallazina tabauhum bi ihsan. Allah kata, tak, wallazina tabauhum bi ihsan. Ikut sebiji macam sahabat. Itu dalil. Ayat Quran tapi kita tak nak baca macam tu. Jadi wabarakatuh ni cahaya sebagai dalil. Nabi bila cerita dengan sahabat-sahabat dia, dia pergi dalil, dia pergi bukti. Kadang-kadang mukjizat dia. Nah, bila orang munafik terima mukjizat, dia percaya, oi, betul ni. Hebat Nabi, percaya sekejap, tak dia percaya, yakin sekejap. Nak yakin sekejap. Kita baca lagi, yakin sekejap. Mana tadi? Wabarakatuh. Takut masa takut tadi ya. Wallahu muhit. Wallahu hazarul maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Allah kata, ini Allah ceritakan bab ketegasan dia. Takut macam mana pun, buat macam mana pun, Allah kata semua Allah meliputi. Bila hari pembalasan nanti, sikit pun kita tak boleh sembunyi daripada Allah Subhanahu. Lubang sikit pun tak boleh lari pada Allah, pasal Allah Maha meliputi. Allah meliputi semua orang kafir, tak boleh lari pada dia. Ini Allah kata, wallahu muhitun bil kafirin. Okey, ayat terakhir sekali. Yang kedua, yang pertama dia akan tutup telinga bila mendengar ayat Allah. Kita pun kalau kita nak pergi belajar, tak nak mendengar orang cerita yang lain, kita marah, kita kata nak tunjuk alim tu, kita kata dah, dia tak nak cerita lain, nak tunjuk dia ingat dia seorang kali. Ingat dia seorang baca Quran. Nampak tak? Ini ayat-ayat dia. Ingat dia seorang pada baca Quran. Aku mana juga? Tak nampak tak? Siapa bercakap macam tu? Bukan manusia ni, tak. Benda lain bising. Ini problem kita kena jaga-jaga lah. Pasal apa? Bila kita ragu sikit dengan ayat Allah, kita kafir. 1,100 kita yakin, tapi satu kita tolak, kita ragu ayat Allah, Allah kata kafir. Masya Allah. Semoga Allah jauh kita daripada menolak ayat-ayat Allah. Jadi apa yang ayat terakhir, ayat yang ke-20, ayat ke-20. Yakadul barqu
tafu absaruhum. Dia kata bila kilat tadi kan, kilat tadi hampir-hampir menyambar penglihatan mereka. Kenapa? Apa dia kilat tadi? Apa dia kilat? Kilat tadi bukti-bukti, dalil-dalil ataupun mukjizat-mukjizat Nabi. Kita berhujah dengan orang, bila kita bagi dalil pada kawan kita tadi, dalil tadi masuk. Dia kata hampir menyambar muka dia. Aku nampak dah. Sebiji aku nampak dia kata. Oh macam ni, oh macam tu. Tak apa. Ketika kita cerita dengan dia, dia faham. Ketika tu, oh aku nampak dia kata. Ketika tu dah. Semacamlah cahaya kilat tadi yang hampir menyambar. Allah kata semacam api yang nak sambar mereka, muka mereka. Semacam itulah bila kita bagi dalil, dia faham dalil kita tu. Ketika tu tak perlu ambil lagi ni. Ketika tu saja. Ketika orang dengan dia. Absarah kelihatan mereka. Kullama adha'alahum masyaufi. Setiap kali cahaya menyinari bagi mereka, setiap kilat suluh mereka, lahum masyaufi, mereka berjalan dalamnya. Setiap kali ada cahaya tadi, mereka akan teruskan. Mereka akan terima apa yang tadi. Mereka akan terima. Setengah tafsir mengatakan ini sifat-sifat orang munafikin ataupun orang Islam yang lemah iman. Bila ada kepentingan dunia, kita berjalan. Bila ada kena dengan kita, kena dengan selera kita. Contoh sahabat-sahabat Nabi nak bagi, bila habis peperangan, dia nak bagi harta peperangan. Perang Badar, perang Uhud, kita menang, ada harta peperangan, Nabi nak bagi. Berapa ketika itulah orang munafik tadi akan ramai majlis. Dia penuh. Oh, kita beriman ya Rasulullah, kita beriman dengan Allah, kita mengikut nak kamu wahai Rasulullah ketika itu. Pasal apa? Ada kepentingan bagi dia. Bila kena dengan selera dia, bila kita mengikuti ajaran-ajaran dia, dia pun suka dengan kita. Ketika itu sama juga, bila ada cahaya, dia mengikut. Ada cahaya, mengikut. Kita baca lagi ya. Allah Allahumma masyaufi. Mereka berjalan dari cahaya tadi. Wa iza azlama. Dan apabila menjadi gelap, apabila cahaya stop, apabila tak ada kepentingan bagi dia, apabila stop, wa iza azlama alaihim qamu, menjadi gelap atas mereka pun berhenti. Rupa-rupanya orang Islam macam ni, bila ada kepentingan saja dia ikut ajaran kita. Kita balik pada ajaran kita sekarang ni. Bila ada kepentingan bagi dia, mereka akan umum kita. Bukan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh bila orang-orang besar turun ke masjid-masjid mana-mana, bukan masjid mana-mana lah, kumul pembesar-pembesar pergi ke masjid kerana boh dia turun. Nampak? Bila ada kepentingan, mereka akan kumul pergi. Bila ada cahaya, mereka akan berjalan ikut situ. Tapi bila tak ada cahaya, bila tak ada kepentingan tadi, mereka akan berhenti. Bila tak ada orang besar tadi, mereka pun tak pergi ke surau. Dia pergi 1 hari setahun je. Bila ada orang nak bagi duit kat surau, kat masjid ke, atau contoh ke mana-mana ke, dia pergi sekali tu. Lepas tu tak ada kepentingan, dia pun stop. Inilah ciri-ciri orang munafikin. Kalau kena kita kena tobat. Pasal keikhlasan kita hadiri satu majlis ilmu, satu apa-apa untuk jalan agama, mesti keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diukur. Bila kita belajar ayat 8-16 dulu, itu 6 ciri-ciri yang kita belajar. Ciri-ciri itu yang pertama sekali diukur hati kita. Wa iza azlama alaihim qamu, mereka akan berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Tetapi sekiranya Allah menghendaki, sekiranya ketika itu Allah menghendaki, Allah boleh hilangkan bisam'i pendengaran mereka, wa absar, dan penglihatan mereka. Kalau Allah, pasal Allah apa? Allah kudrat. Allah tahu segala-galanya. Kalau Allah nak gunakan hak ketika itu, Allah boleh matikan. Allah boleh buat apa saja dengan menggunakan kudrat dia. Tetapi satu lagi, Allah Maha bijaksana. Kita ni tuan-tuan, kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi Allah belum tarik nyawa kita lagi.
Allah bagi peluang kita tadi sebenarnya. Allah bagi peluang kita untuk menghabiskan ayat-ayat dia ni. Berapa orang kita yang dapat tampuk tafsir Quran? Tadi kita tak menjawab. Berapa orang kita ni, orang Malaysia, kata kita lah, dah habis tampuk Al-Quran. Dah habis 114 surah maksud dia. Cuba tanya masing-masing, tanya kawan berapa orang itu ceritanya. Tak, kita sekat baca Quran saja. Ini. Jadi bila bab macam ni, Allah masih boleh, Allah boleh ambil nyawa kita bila-bila pun, tapi dia masih beri peluang kita untuk beribadat dengan dia. Pasal apa? Tapi ayat tadi bukan macam ni. Ayat yang maksud dia untuk mereka yang degil kerana tadi, mereka yang degil kafir kerana kejahilan tak nak belajar tadi, Allah kata dia boleh ambil penglihatan, pendengaran dia ketika, tapi Allah tak ambil. Kenapa? Kerana Allah nak berhujat di hari akhirat nanti. Pasal Allah Maha Adil. Allah nak masukkan kita neraka, dia bukan masuk secara main-main. Dia masuk dengan hujah dia nak tunjuk dia adil. Manusia ini dilahirkan di dunia sama. Kita sama-sama diberi akal. Kalau kita tak ada akal, kita tak ada dosa. Sebab itu Allah kita bagi akal untuk kita berfikir. Bila kita berfikir, kita boleh nilai yang mana satu aktiviti kita, amalan kita yang Allah redha. Yang mana satu yang Allah murka. Dua saja, Allah redha, Allah murka. Kalau kita, amalan kita, ibadat kita berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dalam kelompok Allah redha. Akal kita digunakan untuk mengikuti wahyu. Tetapi sebaliknya, kalau kita menggunakan akal kita untuk mengikut selain daripada wahyu, dia pergi pada hawa nafsu. Itu jalan Allah bagi, tapi jalan Allah murka. Dua saja. Bila Allah murka, di mana tempat dia? Allah masuk ke dalam neraka. Bila Allah redha, dia masuk ke dalam syurga. Jadi benar ni Allah tak ambil lagi ni. Kenapa? Pasal nafsu kita berhujah lagi. Nak bagi hujah kita, aku bagi peluang kamu lah. Umur 50, tak lagi 60.